Okay, first kita gunakan top plate untuk buat base dia. Okay, saya gunakan rectangle center. Kemudian kita letak dimension dia 100 dengan 50. Kemudian saya extrude dia sebanyak ni 20 mm. Kemudian saya draw dekat belah atas tu. Saya akan draw 2 rectangle kecil untuk jadikan dia point untuk lukis rectangle besar di dalam dia. Okey, kemudian saya akan buat dimension lah dan gunakan rectangle corner untuk buat rectangle yang seterusnya dan letakkan dimension 48 serta 22. Kemudian saya extrude cut. Dengan menggunakan blind direction, saya akan membuat dalaman sebanyak 10 mm. Seterusnya, saya akan membuat fillet di setiap penjuru segi 4 tersebut berukuran 2.5 mm juga. Seterusnya, saya akan start sketch di atas lukisan tersebut. Dengan menggunakan corner rectangle, saya akan melukis segi 4 kecil sebagai penanda arah. Kemudian, dengan menggunakan line, saya akan melukis bentuk ini. Saya akan measure menggunakan smart dimension. Yang pertama saya akan letakkannya 16 mm, yang kedua pun 16 mm dan seterusnya juga 16 mm. Radius untuk bulatan kita akan letakkan 8 mm. Kemudian saya akan extrude sebanyak 10 mm. Kemudian dengan menggunakan hole wizard saya akan membuat bulatan. Standard size-nya adalah unsymmetric dan menggunakan dowel hole dan bulatan sebesar 5 diameter. Seterusnya saya akan select di setiap penjuru objek dan membuat fillet sebanyak 2.5 mm. Kemudian dengan menggunakan permukaan yang sama, saya akan melukis lukisan baru yang berbentuk hexagon. Dan seterusnya saya akan pergi ke features dan extrude cut bentuk hexagon tersebut sebanyak 10 mm. Selepas itu saya akan memerlukan lukisan baru di permukaan bentuk hexagon tersebut. Saya memulakan lukisan dengan melukis bentuk bulat yang berdiameter 16 mm. Kemudian saya melukis bulatan kecil yang berdiameter 4 mm di setiap sudut 90 darjah bulatan tersebut. Kemudian di setiap sudut 45 darjah bulatan tersebut saya akan tambah bulatan kecil yang berdiameter 4 mm. Seterusnya saya akan pergi ke feature dan membuat extrude di lukisan tersebut. Jadi inilah hasilnya. Selepas itu saya akan membuat line di sepanjang bentuk 4 segi tersebut. Setiap line itu saya akan mengukur diameter sebanyak 16 mm. Dan seterusnya saya akan membuat bulatan yang berdiameter 12 mm. Terdapat 3 bulatan yang dibuat dan seterusnya saya akan pergi ke feature dan mengextrude sebanyak 5 mm. Seterusnya saya juga akan menambah hole wizard menggunakan hole wizard biasa yang berdiameter 5 mm menggunakan dowel hole. Kemudian saya akan select penjuru di setiap penjuru bentuk yang telah dibuat untuk membuat fillet. Fillet sebanyak 2.5 mm dibuat. Saya juga telah membuat fillet di bentuk hexagon tersebut sebanyak 2.5 mm juga. Kemudian saya menyambung membuat fillet di penjuru 4 segi tersebut sebanyak 5 mm. Okey, jadi untuk lakaran yang terakhir ini saya akan menambah hole wizard di penjuru hexagon tersebut. Hole wizard ini yang berdiameter sebanyak 6 mm telah dibuat di setiap penjuru. Okey, untuk part yang seterusnya saya akan pergi ke material dan select aluminium alloy 6061 T6 steel
dan kemudian saya akan pergi stock manager. Kemudian di coordinator system saya akan tekan stop bending stock dan tekan right. Kemudian saya akan tekan generate operation plan di button search dan seterusnya saya akan tekan simulator touchpad dan simulation akan berjalan seperti ini. Untuk part yang seterusnya kita akan pergi ke milling part setup, tekan post process, kemudian kita akan save the file dengan meletakkannya sebagai CNC milling 2 dan kita boleh cek balik G-code yang telah disiapkan. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.